Hai semua, saya Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan bab 3 keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Subtajuknya iaitu penentuan keseimbangan ekonomi dua sektor, iaitu fokus pada hari ini ialah pengganda untuk ekonomi dua sektor. Pengganda dalam ekonomi dua sektor. Apakah yang dimaksudkan sebagai pengganda? Pengganda dalam ekonomi dua sektor ialah nisbah antara perubahan tingkat pendapatan negara dengan perubahan tingkat pelaburan. Dengan itu, rumusnya ialah K iaitu perkali ataupun dalam sesetengah buku menggunakan M. M ialah multiplier. Okay, right. So kita menggunakan simbol K iaitu perkali ataupun pengganda sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan I. Di mana K adalah merupakan pengganda, perubahan Y merupakan perubahan pendapatan negara, sementara perubahan I merupakan perubahan tingkat pelaburan. Rumus-rumus pengganda K dalam ekonomi dua sektor iaitu terdiri daripada 6, namun dalam ekonomi dua sektor kita akan fokus kepada 5 yang terutama iaitu A. K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. B. K sama dengan 1 bahagi MPS. C. K sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan I. D. K sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan C. E. K sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan AE. Semakin besar kecenderungan mengguna sud MPC ataupun semakin kecil kecenderungan menabung sud MPS, semakin besar nilai pengganda. Sebaliknya, semakin kecil kecenderungan mengguna sud ataupun semakin besar kecenderungan menabung sud, semakin kecil nilai pengganda. Di mana kita lihat bahawa untuk MPC 0.9, maka MPS ialah 1 tolak MPC iaitu 1 tolak 0.9, maka MPS ialah 0.1. Maka pengganda K kita menggunakan rumus sama ada 1 bahagi 1 tolak MPC ataupun 1 bahagi MPS, iaitu kita akan dapat 1 bahagi 0.1 ataupun 1 bahagi 1 tolak 0.9, kita akan dapat 0.1. Maka 1 bahagi 0.1 kita akan dapat penggandanya iaitu 10. Seterusnya, apabila MPC ialah 0.8, MPS ialah 1 tolak 0.8, iaitu MPS adalah 0.2. Untuk mendapatkan pengganda, kita menggunakan rumus yang sama iaitu 1 bahagi 1 tolak MPC ataupun 1 bahagi MPS, iaitu 1 bahagi 0.2 sama dengan 5. Seterusnya, MPC adalah 0.75, MPS adalah 1 tolak MPC iaitu 1 tolak 0.75 iaitu 0.25, maka
penggandanya ialah 1/0.25, iaitu penggandanya sebanyak 4. Seterusnya, MPC sama dengan 0.7. 1 tolak MPC sama dengan MPS, iaitu 1/0.7 sama dengan 0.3. Maka, penggandanya iaitu 1/0.3 sama dengan 3.33. Seterusnya, kita lihat pula MPC sama dengan 0.6. Untuk mendapatkan MPS iaitu 1 tolak MPC. 1 tolak MPC iaitu 1 tolak 0.6. Kita dapat 0.4. Maka 1/0.4 kita dapat 2.5. MPC sama dengan 0.5 iaitu MPS sama dengan 1 tolak MPC. 1 tolak 0.5 kita akan dapat 0.5. Maka penggandanya iaitu 1/0.5 sama dengan 2. Kita balik kepada rumusan tadi iaitu K sama dengan 1/1 tolak MPC. Rumus yang kedua iaitu K sama dengan 1/MPS, iaitu kita sama ada menggunakan rumus A ataupun menggunakan rumus B. Dan kesimpulannya iaitu semakin besar kecenderungan mengguna sud iaitu MPC, kita mendapati bahawa semakin besar nilai pengganda ataupun semakin kecil MPS, semakin besar nilai pengganda. Baik, kita lihat nilainya iaitu semakin besar MPC. Kita lihat bahawa daripada 0.5 sehingga 0.9, semakin besar MPC, kita mendapati bahawa semakin besar nilai pengganda iaitu MPC 0.5, penggandanya ialah 2. MPC ialah 0.9, penggandanya ialah 10. Iaitu semakin besar MPC, semakin besar pengganda. Yang kedua iaitu semakin kecil MPS, iaitu nilainya daripada 0.5, iaitu penggandanya 2. MPS-nya ialah 0.1, penggandanya ialah 10. Maka kita mendapati bahawa semakin kecil MPS, semakin besar pengganda. Ayat yang kedua, semakin kecil kecenderungan mengguna sud, maka semakin kecil nilai pengganda ataupun semakin besar kecenderungan menabung sud, semakin kecil nilai pengganda. Kita lihat balik rumusan tadi iaitu semakin kecil MPC. Daripada 0.9 semakin kecil MPC, MPC 0.9, K 10, MPC ialah 0.5, K adalah 2. Di mana semakin kecil MPC, semakin kecil nilai pengganda. Ataupun bagi MPS semakin besar iaitu 0.1, penggandanya 10. MPS 0.5 iaitu penggandanya 2. Iaitu semakin besar MPS, semakin kecil pengganda. Faktor-faktor yang mempengaruhi AE iaitu AE dipengaruhi secara langsung oleh C dan juga I, iaitu perubahan ini merupakan perubahan suntikan, dan secara tidak langsung oleh
S, iaitu perubahan bocoran. Hubungan antara AE dengan Y dalam ekonomi dua sektor diberi C sama dengan 20 campur 0.5 Y. Apabila I sama dengan 40, AE sama dengan C campur I, iaitu Y sama dengan AE, Y sama dengan C campur I, iaitu Y sama dengan 20 campur 0.5 Y campur 40. Dan kita menambahkan angka dengan angka iaitu 20 campur dengan 40. Maka Y sama dengan 60 campur 0.5 Y. Seterusnya, kita mendapati bahawa kiri dengan kanan ada Y. Maka Y diletakkan di sebelah kiri iaitu 1Y tolak 0.5 Y sama dengan 60. Apabila kita ingin menghitungkan Y, iaitu Y sama dengan 120, di mana 0.5 Y sama dengan 60, maka 60 bahagi dengan 0.5, kita dapat Y sama dengan 120. Dan persoalannya, apabila pelaburan bertambah menjadi 50, iaitu perubahannya 40 menjadi 50. Perubahannya adalah sebanyak 10. Maka untuk perhitungan Y sama dengan C campur I, iaitu perhitungan bagi keseimbangan baharu, Y sama dengan 20 campur 0.5 Y, dan sekarang kita mendapati bahawa I ini telah pun berlaku perubahan iaitu menjadi 50. Maka kita menambahkan angka dengan angka iaitu 20 tambah dengan 50. Maka Y sama dengan 70 tambah 0.5 Y. Dengan itu, kita gerakkan Y ke sebelah kiri. 1Y tolak 0.5 Y sama dengan 70. Maka 0.5 Y sama dengan 70 iaitu 70 bahagi 0.5. Kita akan dapat Y sama dengan 140. Kesimpulannya iaitu perubahan pelaburan daripada 40 kepada 50, kita mendapati bahawa pelaburan telah pun berubah iaitu bertambah sebanyak 10. Dan kita mendapati bahawa perubahan Y tersebut adalah daripada 120 kepada 140, iaitu perubahan Y adalah bertambah sebanyak 20. Dan untuk menghitungkan pengganda K sama dengan perubahan Y bahagi dengan perubahan I, di mana 20 bahagi 10 kita akan dapat 2. Maksud di sini bahawa apabila pelaburan bertambah 10, perubahan bagi pendapatan negara telah pun berlaku 2 kali ganda iaitu daripada 10 bertambah 2 kali ganda menjadi 20. Okey, untuk pengganda unitnya ialah 2. Tak ada RM juta ya. Okey, right. So untuk pengganda K tiada unit, hanya nilai sahaja iaitu 2. Perubahan Y bahagi dengan perubahan I sama dengan 20 bahagi 10 iaitu 2. Kesan perubahan I ke atas perubahan Y dalam bentuk raja sebenarnya iaitu perubahan pelaburan ke atas perubahan pendapatan negara iaitu berlakunya pengganda. Sama-sama kita lihat rajanya iaitu untuk paksi X pendapatan negara origin dan paksi Y adalah perbelanjaan agregat. Dan kita lukiskan Y sama dengan AE iaitu 45 darjah. Pada asalnya garisan iaitu AE sama dengan C campur I iaitu 60 campur 0.5 Y. Kesan daripada pertambahan pelaburan iaitu naik sebanyak perubahan I sebanyak 10. Kita mendapati bahawa AE barunya ialah C tambah
I tambah perubahan I. Ataupun kita boleh mewakilkan dengan AE baru sama dengan C tambah I 1, iaitu I baru. Sama dengan 70 campur 0.5 watt. Perhatikan daripada 60 menjadi 70, maksud di sini perubahan I adalah sebanyak 10. Dan kita mendapati bahawa pendapatan keseimbangan pendapatan negara daripada 120 dan keseimbangan pendapatan negara yang baharu adalah sebanyak 140. Maka 140 tolak dengan 120, kita mendapati bahawa perubahan Y ini adalah sebanyak 20. Okey. So di sini kita dapat perhatikan bahawa perubahan I adalah sebanyak 10. Dan I adalah sama dengan 10, iaitu 70 tolak dengan 60, kita dapat 10. Soalan STPM 2008. Soalan A. Apakah yang dimaksudkan dengan pengganda? Dengan menggunakan contoh berangka, jelaskan faktor yang menentukan saiz pengganda dalam sebuah ekonomi dua sektor. Dengan menggunakan jadual, huraikan proses penggandaan yang berlaku apabila pelaburan meningkat. Ini merupakan soalan B dan wajib menggunakan jadual. Jawapan A. Pengganda merupakan pekali yang menunjukkan sejauh mana perubahan pendapatan negara yang akan berlaku akibat daripada perubahan perbelanjaan agregat, iaitu perubahan Y bahagi dengan perubahan AE. Dan perubahan I itu merupakan salah satu komponen perubahan perbelanjaan agregat, iaitu perubahan AE. Dalam ekonomi dua sektor, saiz pengganda ditentukan oleh kecenderungan mengguna sud MPC ataupun kecenderungan menabung sud MPS, iaitu semakin besar MPC, semakin besar nilai pengganda, ataupun semakin besar MPS, semakin kecil nilai pengganda. Contohkan, andaikan MPC ialah 0.6, maka nilai penggandanya iaitu K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC, iaitu 1 bahagi 1 tolak 0.6, maka penggandanya ialah 2.5. Sekiranya MPC meningkat menjadi 0.8, maka nilai penggandanya ialah K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC, iaitu 1 bahagi 1 tolak 0.8, maka penggandanya iaitu sebanyak 5. B. Dalam ekonomi dua sektor, andaikan pelaburan meningkat sebanyak RM50 juta dan MPC ialah 0.8, iaitu 80% daripada pendapatan dibelanjakan. Apabila pelaburan meningkat sebanyak RM50 juta pada peringkat awal, pendapatan negara akan meningkat sebanyak RM50 juta. Oleh sebab MPC ialah 0.8, maka RM40 juta akan dibelanjakan dan baki RM10 juta ditabungkan. S. Pertambahan perbelanjaan penggunaan C sebanyak RM40 juta akan meningkatkan pendapatan negara sebanyak RM40 juta. Dengan MPC sama dengan 0.8 bermakna 30 juta dibelanjakan dan bakinya RM8 juta ditabungkan. Proses ini berterusan sehingga tiada baki pendapatan yang boleh dibelanjakan. Ini dapat ditunjukkan jadual di bawah. Ayat ini adalah wajib ya, anda perlu tulis ayat ini.
Proses ini berterusan sehingga tiada baki pendapatan yang boleh dibelanjakan. Pada peringkat yang pertama, iaitu perubahan bagi pendapatan negara dalam RM juta iaitu 50. Perubahan C iaitu 50 kali dengan 0.8, kita akan dapat 40. Perubahan bagi S dalam RM juta iaitu RM 50 juta darab dengan 0.2, maka kita akan dapat 10. Daripada perubahan C ini, kita pindahkan kepada peringkat yang kedua, iaitu perubahan C ini kita pindahkan kepada perubahan pendapatan negara yang akan dipusingkan dalam penggandaan. Pada peringkat kedua, perubahan pendapatan negara ialah 40, maka perubahan bagi C adalah sama dengan RM 40 juta darab dengan 0.8, maka kita akan dapat 32. Dan bakinya iaitu perubahan S, kita boleh ambil penolakan iaitu 40 tolak 32, kita dapat 8. Ataupun kita membuat pendaraban iaitu 40 kali dengan 0.2. Kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu sebanyak 8. Seterusnya, pada peringkat yang ketiga, perubahan C ini akan dipusingkan dalam pendapatan negara, iaitu 32 akan dipusingkan pada peringkat yang ketiga, iaitu untuk menghitung perubahan C, iaitu 32 juta darab dengan 0.8, kita akan dapat 25.6. Dan bakinya iaitu 32 kali dengan 0.2, kita akan dapat 6.4. Ataupun kita buat penolakan iaitu 32 tolak 25.6, kita dapat 6.4. Seterusnya, untuk lain-lain, kita akan hitung kemudian pada perakhiran, iaitu kita hitung dahulu untuk jumlah. Jumlah untuk perubahan pendapatan negara iaitu penggandanya iaitu 1 bahagi 1 tolak MPC iaitu 1 bahagi 1 tolak 0.8, kita akan dapat 5. Daripada pendapatan asal ini iaitu 50 kali dengan 5 kali, maka 50 kali 5 kita akan dapat 250. Daripada perubahan C asal iaitu 40 kali 5 kali ganda. 40 kali 5 kali ganda kita akan dapat 200. Dan seterusnya untuk perubahan bagi S asal ialah 10. Maka 10 kali dengan 5 kali ganda kita akan dapat 50. Ataupun kita membuat penolakan iaitu 250 tolak 200, kita akan dapat 50. Bagaimana kita dapat lain-lain ini? Iaitu dengan mengambilkan jumlah ini, 250 tolak 50 tolak 40 tolak 32, dan kita akan dapat 128 untuk perhitungan lain-lain. Untuk jumlah bagi perubahan C ini, iaitu daripada jumlah 200 ini, kita tolak 40 tolak 32 tolak 25.6, kita akan dapat 102.4. Dan untuk perubahan S yang lain-lain ini, iaitu 50 tolak 10 tolak 8 tolak 6.4, kita akan dapat 25.6. Jumlah pertambahan bagi Y, C dan S adalah kesan daripada I iaitu pelaburan sebanyak RM50 juta dapat dihitung seperti yang berikut, iaitu A. Pertambahan pendapatan negara. Kita akan dapat jumlah pertambahan pendapatan negara iaitu perubahan Y sama dengan K kali dengan perubahan AE, ataupun perubahan Y sama dengan K kali dengan perubahan I. Disebabkan
I adalah merupakan salah satu komponen AE, maka kita boleh menggunakan samada formula perubahan Y sama dengan K kali perubahan AE ataupun perubahan Y sama dengan K kali perubahan I. Di mana perubahan Y sama dengan K kali dengan perubahan I, iaitu 5 kali 50, kita akan dapat 250 RM juta. Di mana K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC, maka K adalah sama dengan 1 bahagi 1 tolak 0.8, K adalah sama dengan 1 bahagi 0.2, K adalah sama dengan 5. Di mana kita menghitungkan terdahulu pengganda K ini dengan menggunakan formula K sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. Dengan itu kita masukkan dekat perubahan Y ini iaitu 5. 5 kali dengan perubahan I sebanyak 50, maka kita dapati bahawa jumlah pertambahan pendapatan negara iaitu 250. Di mana jumlah 250 ini adalah asas daripada perhitungan, iaitu dengan menggunakan formula perubahan Y sama dengan K kali dengan perubahan I, di mana K adalah sama dengan 1 bahagi 1 tolak MPC. B. Jumlah pertambahan perbelanjaan penggunaan iaitu perubahan C sama dengan MPC kali dengan perubahan Y, di mana MPC iaitu 0.8 kali dengan 250, maka perubahan C adalah sebanyak 200 dalam RM juta. Di mana kita lihat balik dalam bentuk jadual, iaitu perubahan C ini adalah sebanyak 200. Ataupun perhitungan satu cara lain iaitu C asal iaitu 40 kali dengan 5 kali ganda. Kita akan dapat 200 juga. Ataupun kita menggunakan cara alternatifnya iaitu perubahan C sama dengan MPC kali dengan perubahan Y, iaitu 0.8 darab dengan 250, kita dapat 200. Maka untuk jumlah pertambahan C ini adalah sebanyak 200. C. Jumlah pertambahan tabungan iaitu perubahan S sama dengan MPS kali dengan perubahan Y, iaitu MPS adalah sama dengan 0.2 iaitu 1 tolak MPC, 1 tolak 0.8 ialah 0.2. 0.2 darab dengan 250 iaitu kita akan dapat iaitu perubahan S adalah sebanyak 50 dalam RM juta. Dan kita lihat kembali untuk perubahan S ini iaitu sebanyak 50. Cara alternatifnya iaitu dengan menggunakan S asal iaitu 10 kali dengan 5 kali ganda iaitu kita dapat 50. Ataupun cara alternatifnya iaitu menggunakan perubahan S sama dengan MPS kali dengan perubahan Y iaitu 0.2 kali dengan 250 kita dapat 50. Kedua-dua cara kita pun akan dapat jawapan yang sama. Apabila pelaburan meningkat, pendapatan negara akan meningkat berapa kali ganda melalui proses penggandaan. Dengan MPC sama dengan 0.8, pengganda adalah 5, iaitu 1 bahagi 1 tolak MPC, 1 bahagi 1 tolak 0.8, iaitu 1 bahagi 0.2, 1 bahagi 0.2, penggandanya adalah 5. Ini bermakna apabila pelaburan meningkat sebanyak RM50 juta, pendapatan negara akan bertambah sebanyak 5 kali ganda, iaitu RM250 juta. Manakala C akan bertambah sebanyak RM200 juta dan tabungan akan bertambah sebanyak RM10 juta. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini.
Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Terima kasih. Bye-bye.